constant, iaitu nilai yang kita nak masukkan dalam program ini. Boleh faham? K 10, K 20, K 30, K 100, 200 dan sebagainya. K ialah nilai bagi baik. Seterusnya, counter. Apakah kegunaan counter? Siapa boleh beritahu saya? Irfan? Kegunaan counter. Dalam program, apakah tujuan untuk counter? Untuk mengira, bagus. Untuk mengira, contoh, kamu nak kira buah limau. Lemon dan sebagainya nak kira lah. Kamu nak masukkan ke dalam kotak, nak kira 1, 2, 3 sampai 5 biji satu kotak. Kamu kena guna counter. Mungkin signal daripada sensor. Contoh, sensor, contoh. Ni kalau saya kotak dekat bawah ni buah limau. Betul tak? Dekat sini ada sensor. Buah limau jatuh 1, dia kira 1, 2, 3, 4, 5. Masuk dalam. Betul tak? Cukup 5, kau boleh stop. Kotak tadi jalan, operasionalkan. Nilai counter kita boleh set. Contoh kalau macam ni, C kosong K 10 menunjukkan 10 kali. Kalau kamu ada nak buat 100 kali, tulis 100 kali. Mungkin sampai petang 100 kali, kita dah panjang masa, betul tak? Bergantung kepada situasi lah, keadaan mesin yang kamu nak buat. Okey, jenis-jenis program. Jenis-jenis program iaitu learning outcome yang ketiga. Jenis-jenis program. Kita ada jenis program and function. Zarul, datang ke depan, cerita kepada saya apakah itu and function. Boleh? And 1 dan 2. Switch 1, switch 2. Boleh lagi terang. Tunjuk kepada kawan-kawan kamu fungsi dia macam mana. Macam mana lampu boleh nyala? Bila switch 1 dan switch 2 memberi plus lampu akan. Okey, maksudnya switch 1 dan switch 2. Maksud dua-dua kena tekan. Dan arus akan mengalir, lampu akan nyala. Okey, bagus. Boleh faham? Boleh faham, bagus. Seterusnya, or function. Apa maksud or? Atau salah satu. Mungkin saya nak cerita tentang or function. Pasal apa? Or function. Macam mana lampu dia? Ada 2 ni. Satu kalau kita buat. Okey, salah satu ada function, lampu akan nyala. Maksud dia S1 ataupun S2 ditekan atau salah satu lampu akan nyala. N tadi dua-dua. Oh, salah satu. Ada soalan? Okey, kalau ada soalan, pergi kepada bisa yang seterusnya, scaffolding. Scaffolding ni adalah satu cara untuk mengekalkan fungsi sesuatu output. Contoh, kamu tekan push button, lampu nyala. Betul tak? Lampu nyala. Kamu lepas push button, lampu kekal nyala. Disebabkan oleh adanya
holding. Self-holding circuit. Kalau tak ada self-holding, kamu tekan, dia nyala. Kamu lepas, dia akan padam. Segala talita yang kita belajar, dah ada 3, betul tak? And, or, self-holding. Kamu akan gunakan di dalam, kamu buat programming. Yang ini basic, asal kamu akan guna. Ada soalan? Ada soalan? Seterusnya adalah interlock. Interlock. Apa maksud interlock? Kunci salah satu di antara 2. Ada 2 push button, ada 2 lampu. Tekan yang ni, lampu nyala. Tekan yang kedua, lampu tak akan nyala. Sebab yang pertama telah mengunci yang kedua. Kalau kita tengok yang ni, X kosong, Y kosong. X kosong, Y kosong. Jadi kita ni, dia mengunci di antara salah satu. Dia mengunci di antara salah satu. Dalam kita buat programming, kadang-kadang kita guna. Kadang-kadang kita tak guna. Depend kepada keadaan. Depend kepada keadaan. Ada soalan? Jadi kamu kena faham, kamu kena faham. Kamu kena ingat, kamu kena faham, kamu kena praktis. Jadi ada lista delay time. On delay. On delay ni maksudnya tekan, cukup masa dia on. On delay. Tekan, cukup masa lampu nyala. Kalau off delay, tekan, cukup masa lampu padam. Jadi kita ada 2. Satu on delay. On delay. Satu lagi off delay. Biasanya kedua ni kadang-kadang kita gunalah. Biasanya kita guna kita bergantung kepada keadaan. Ataupun salah satu di antara 2. Timer, counter, MST biasanya kita guna. Off delay, tengok off delay. Tekan, cukup masa dia padam. Tekan push button, dia kira timer. Cukup masa, yang ni akan jadi normally open. Sekarang dalam kita lampu akan padam. Simple, senang, mudah difahami. Betul tak? Jadi kamu ingat betul, realize betul-betul benda ni adalah senang. Jangan susahkan diri. Hanya yang susahkan diri. Okey. Counter. Counter biasalah. Counter dia ada file, dia ada reset. Contoh Contoh kamu buat counter. 1, 2, 3, 4. Dia bermula daripada kosong. Macam mana kita nak jadikan counter ni kosong balik? Nak guna apa? Kita guna reset. Reset ni adalah untuk memastikan file bagi counter. Boleh faham? Belakang okey? Okey, bagus. Seterusnya, set reset sequence. Yang ni adalah advanced function. Saya sentuh sedikit di dalam kita punya sesi pelajaran supaya kamu tahu pula sedikit tentang set reset. Set adalah untuk menghidupkan file, reset adalah untuk mematikan file yang dihidupkan tadi. Itu saja. Simple, senang dan senang dipelajari, mudah difahami. Betul tak? Faham yang ni, kamu akan pandai dalam buat program. Faham yang ni, kamu akan pandai dalam buat program. Boleh? Ada soalan? Ada soalan setakat ni? Darul, mungkin ada soalan? Set tu, reset. Boleh faham? Darul?
ladder diagram yang biasa, tidak ada basic. Step by step, pulse, artery dan sebagainya itu adalah function yang advance. Kita guna dia mengikut keadaan. Mungkin kita nak on off. Kalau kita pakai yang biasa, boleh tak ada masalah. On, normally open. Off, normally close. Kalau kita pakai artery dan sebagainya, pulse, dia on off secara automatic. Terima kasih. Jadi benda itu kita akan belajar dalam sesi yang akan datang. Sebab untuk sesi ini kita cover untuk basic saja. Lepas. Okey, kita ada satu aktiviti. Kita ada satu aktiviti di mana kamu kena buat program dengan menggunakan laptop di hadapan kamu. Kamu kena buat program. Baca soalan yang elok. Saya bagi masa 25 minit. Baca soalan yang elok. Direct article, indirect article, kamu kena lukis dalam kamu punya PC. Dan kita akan test. Tengok jadi tak jadi. Ada soalan setakat ni? Okey, kalau tak ada soalan, sebelum tu saya akan edarkan aktiviti book. Aktiviti book. Ataupun kamu fokus saja pada slide hadapan kamu. Okey, saya bagi masa 5 minit. Buat program mengikut soalan yang saya bagi. Okey, 5 minit. Okey, cepat. Tak faham, angkat tangan saja saya. Buat satu ladder. Okey, pergi projek, new project. Tak boleh. Buka lah semua. Okey. Cek balik tengok. Base pada yang ni. Kamu pergi projek. Open project. Okey, ada tak kat sini? Okey, tengok. File. Tengok. Okey, bagus. Jadi progres yang kamu buat ni, kamu kena integrate dia. Jadi yang mana kamu buat tadi, dia punya frame tadi. Pastikan mengikut step yang tertentu. Okey. Jadi yang kena base kepada yang ni. Yang kena tengok kepada yang ni. Jadi lista-lista yang kamu buat ni dengan menggunakan PC, kena base kepada yang ni. Ada? Jadi kena faham betul cara nak masuk ke dalam PC. Kamu kena tengok betul.
Belakang okey? Belakang okey? Mana saya tengok? Okey, yang ni sering dulu. Yang ni pastikan tak mengikut arahan dia dulu. Untuk arahan dia dulu. Okey, start. Okey. Sana? Okey. Okey. Cek. Okey. Yang ini betul Okey. Direct, scaffolding, semua okey? Okey, semua okey? Ada soalan? Ada soalan? Kalau ada soalan, tolong tanya saya. Kalau ada soalan, tolong tanya saya. Jadi, scaffolding kamu kena klik. Ini tu, pastikan tekan F8. Selesai. Okey. Yang ni, ini pastikan. F8, F7. Okey. Satu pindah ke sini. F3. Okey. Faham? Yang lain okey? Yang lain okey? Total kamu tekan F7. F7. Bagi saya K1. Kamu tekan F7, kamu kena tarik apa ya? C1 K5 contoh. Tak kira lah 5 kali ke 10 kali ke depend kepada kamu punya problem. Tapi yang penting kamu kena jelaskan ya. C0, C1, C2 dan sebagainya. Boleh faham? Ada soalan lagi? Okey, jelas? Jelas? Okey, semua okey. Okey, jadi aktiviti kamu simple. Kamu sudah faham, kamu kena ingat, kamu kena praktis betul-betul. C, S, S, N lagi? Set dan sebagainya kamu guna. Kamu kena praktis, kamu kena guna sentiasa. Sebab benda ni kalau kita tak guna, dia akan jadi hilang. Dia akan jadi hilang. Okey, baik. Kita dah belajar daripada atas ladder diagram. Kita dah belajar simbol-simbol ladder diagram. Kita dah belajar cara ataupun jenis-jenis kita. Dan saya akan uji kamu. Terus sedikit tentang pengetahuan yang kamu ada. Untuk exam ni hanyalah teori. Kamu akan jawab soalan contoh basic ladder diagram. Apakah itu ladder diagram? Saya akan bagi masa lebih kurang 5 minit untuk kamu jawab. Pastikan simpan semua sekali. Simpan semuanya nota. Dan saya edarkan tentang soalan. Saya edarkan tentang soalan. Okey. Pastikan tulis nama. Pastikan tulis nama. Nama lebih tahu-tahu sikit.
Tulis nama, IC dan tarikh pada hari ini lah. Nama, IC dan tarikh pada hari ini. Semua dah ready? Kalau semua dah ready, saya beri masa 5 minit untuk kamu jawab soalan dan hantar kepada saya. Selamat menjawab. Ada soalan boleh tanya saya, in case kalau kamu tak faham dan sebagainya, angkat tangan, tanya.